Kesedihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semasa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan, keberanian, ketabahan dan kepahlawanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menjadi sebutan dan bandingan, bahkan sifat-sifat beliau itu terkenal di seluruh alam walaupun setelah 1400 tahun. Di samping itu, zahirnya Islam secara terbuka juga ialah kerana keislaman beliau, yakni setelah beliau memeluk Islam, beliau tidak rela untuk merahsiakan keislamannya. Walaupun di sebalik segala kehebatan tersebut, beliau masih tidak dapat menahan perasaan ketika menghadapi kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah sebahagian kecil daripada tanda cinta beliau terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kebingungan dan kesedihan yang mendalam, beliau bangun dengan pedang terhunus di tangan sambil berkata, "Aku akan penggalkan leher sesiapa yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat." Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya pergi menemui Tuhannya sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pergi ke Bukit Tur. Tidak lama lagi baginda sallallahu alaihi wasallam akan pulang dan akan memotong kaki dan tangan mereka yang menyebarkan berita kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pula terus membisu. Sehingga hari kedua pun beliau masih tidak berkata-kata. Walaupun beliau masih mampu bergerak ke sana sini, namun beliau tidak mampu berkata-kata. Sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula langsung terduduk, badan pun tidak bergerak-gerak. Hanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang masih teguh mengawal diri, menanggung kesedihan yang begitu berat. Di samping kasih sayang beliau yang begitu mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan dalam kisah sebelum ini, beliau masih mampu datang dengan penuh tenang. Pada mulanya beliau mencium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar dari rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk. Selepas itu beliau berkhutbah. Antara isi khutbah itu ialah, sesiapa yang menyembah Muhammad, hendaklah dia mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan kekal selama-lamanya. Kemudian beliau membaca ayat, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a sayajzillahu syakirin." Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Surah Ali Imran ayat 144.